Is everything okay? Yes! Alhamdulillah. Okay. Itulah dia. Ini biasa. Bila kita work from home, kita ada teknologi. Technology is always going to be working for us. Tapi right at the very, very, very last minute tu, adalah benda yang terplay out segala bagai semua tu. Okay, sekali lagi, saya start balik daripada apa yang saya katakan tadi. Hi guys, terima kasih kerana bersama dengan kami di Astro Awani Link. Nama saya Syed Fardino Omar ataupun Dino just for short. Dan saya amat berbesar hati untuk menjadi host anda pada pagi ini sebab pada hari ini kita nak sembang satu topik yang saya dah post kat social media daripada last week lagi sebab saya super excited nak bercakap tentang topik kita pada hari ini iaitu kuasa viral radio. Makin didengar, makin diingati. Yes, sebab memang kalau kita fikirkan, radio ni ialah satu medium yang sentiasa bersama dengan kita daripada kita kecil sampai ke besar. Mungkin kita punya consumption method itu berubah sedikit-sedikit, tetapi it is always there with us. Kalau kita nak dengar lagu-lagu terbaru, selalu kita akan lari pergi ke radio. Pada suatu ketika dahulu, ada orang yang akan main mixtape, yang akan buat mixtape. Oh, dengar, tunggu lagu tu pula, lepas tu tekan record. Tapi sekarang ni ada banyak teknologi baru yang kita tak buat tu. Tapi, one thing for sure, radio is very close to our heart. Malah, punyalah ramai rakyat Malaysia yang mendengar radio, particularly especially kan di pagi hari dan juga di petang hari bila kita tengah drive ataupun kita tengah commute, kita pasang earphone ataupun dalam kereta kita dengar radio. Itulah dia the peak hours for radio, kerana radio ini adalah satu medium yang sentiasa membuatkan kita happy dan sentiasa membuatkan kita berasa ceria sebab kita dapat mendengar lagu-lagu kegemaran kita, kita dapat mendengar celoteh-celoteh DJ favorite kita. Jadi macam-macam benda yang radio lakukan untuk kita. Jadi tidak hairanlah kenapa bila kita bercakap tentang marketing untuk produk, ramai orang yang suka untuk melibatkan produk mereka dengan radio, kerana you park produk you di sebelah lagu-lagu favorite you. Jadi itulah sebabnya banyak syarikat yang menggunakan radio sebagai marketing tool mereka. Dan sekarang ini lebih-lebih lagi kerana radio ni ada satu kuasa yang cukup ajaib, iaitu virality. Kuasa viral radio. Kadang-kadang bila kita dengar satu iklan tu, dia akan melekat kat kepala kita. Tak kira lah iklan itu ialah iklan yang basekan teks ke, ataupun dialog, ataupun iklan tu dia berasaskan jingle ataupun music yang kita dengar, benda tu akan melekat dalam minda kita. Jadi dia akan menjadi a part of our life. So that is the kuasa viral radio yang makin didengar, makin diingati. Jadi itu yang kita nak bincangkan pada hari ini sebab memang ini satu topik yang best dan kita bukan bawa calon-calon orang ya untuk berbincang pasal topik ini dengan anda. Jadi without further ado, saya nak invite saya punya panelist yang cukup gah pada hari ini untuk turn on your cameras dan juga turn on your microphone so that we can go ahead and start this party. Kita ada bersama dengan saya pada hari ini, kita ada DJ Fast, iaitu pengarah dan mixology music dan mixology media. DJ Fast yang needs no further introduction. Another DJ that needs no further introduction is Hanif Hamzah ataupun DJ Hanif, iaitu penyampai Radio Johara Pagi Era di Astro Radio. Bersama dengan kita juga ialah Wendy Yao, Ketua Jualan Perkembangan Perniagaan Baru di Astro Media Solutions, dan juga Encik Azim dan Encik Shazrin, iaitu pengasas bersama Anggun. Okay guys, hi guys, are you guys already on? Kamera semua dah on? Good morning. Apa khabar? Good morning. Minta maaf tadi ada masalah teknikal. Tak apa. Biasa. Masa Dino nak introduce saya nak buat bunyi alamak. Itu dia. Wow. Wow. Okay guys, thank you so much for joining us. Memang saya macam boleh dengar lah saya punya excitement tu nak bercakap pasal benda ni because benda ni memang sangat best untuk dibincangkan. Macam mana? Mesti orang tengah fikir macam mana nak buat benda ni viral? Macam mana kita nak buat marketing message yang viral? Tetapi before we go any further, mungkin saya nak start dengan satu soalan blanket kepada anda semua yang cukup mudah. Soalan ni tak ada berkaitan dengan marketing, tak ada berkaitan dengan virality, tak ada berkaitan dengan iklan, dia berkaitan dengan radio. What do you love about radio? Itu saya nak tahu dulu. Mungkin kita ladies first lah guys. Kita start dengan Wendy. Wendy, go ahead Wendy. What do you love about radio, Wendy? Selamat pagi semua. Pagi. Hai, selamat datang. Terima kasih kerana join webinar pagi kami hari ini, anjuran Astro Awani Link. Jadi personally, because I've been in the radio industry sudah tahun ke-17.
This is my 17th year in the business. Yes. And I still suka radio sebab radio dah jadi companion saya. Alright. Dari segi music, dari segi informasi, dari segi hot sale lah, jualan-jualan terbaru, benda-benda baru. Of course, news is important to us, ya. Like Astro, Awani pun ada banyak news for us. So just to macam keep us up to date. So that is why even though dah tahun ke-17 ni, I still love radio very much. Okay, so there are multiple things lah, Wendy, ya. Okay, bagaimana pula dengan Azim dengan Shazrin? Apa yang anda gemar ataupun anda suka tentang radio? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. First of all, berterima kasihlah kepada Astro kerana menjemput kami untuk bagi talk ni semua. Jadi macam daripada soalan Tuan Dino tadi adalah radio adalah peneman setia kami. Sebab setiap tak kira di mana-mana lah, dalam kereta, di rumah, kami tetap mendengar radio. Itu adalah main point kenapa kami suka radio. Dan salah satu juga, mungkin salah satu tempat untuk kami dapat, bukan saja mendengar radio, kan mendengar lagu kan, tapi mendapat informasi terkini. Termasuk begitu kan, nak kerja apa semua kan, kita mesti on radio punya. Kalau tak ada radio tu orang kata habis gelap gelita. Sunyi je. Sebelum stres masuk kerja tu, so kita dengar lagu yang yang boleh hilangkan stres kita dulu kan. Mungkin boleh dengar suara Hanif kan. Okay, terima kasih. Okay, bagi Hanif dan DJ Faz juga. Okay, kita start dengan Hanif dulu. Apart from radio membayar gaji anda yang saya rasa pasti enak lagi, Alhamdulillah. You took my answer. Okay, what do you love radio, Hanif? I rasa lah dibandingkan dengan media-media yang lain, Instagram, the new platforms, the new era kan, ataupun surat khabar, ataupun majalah, ataupun TV, in fact, radio adalah yang terpantas untuk kita dapatkan informasi. So from there, we captivate that, kita gunakan sebagai advantage kita dan kita ubah kepada entertainment. That's what Johara is about, that's what Era is about. And kebanyakan stesen radio di bawah Era juga, di bawah Astro Radio ni memang mementingkan konten entertainment sebagai peneman. Betul? Jadi oleh kerana kita ni yang paling pantas, that means kan, I on the radio, I can say what I want to say. Correct? Jadi dari situlah radio bagi saya adalah satu kepentingan dalam hidup Malaysia ni lah. Is very important because traffic news itulah paling cepat. News-news yang terkini kat situlah paling cepat. Dan yang kedua, saya rasa yang paling penting untuk perbincangan kita ni, radio ni dia ada orang yakin bila dengar radio. Dia seperti mana kita ada editor dalam newspaper, ada dengan Astro Awani juga. Macam tu juga dekat radio, even though kita ni content fun-fun, tapi kita ada proses kita, yang ni lepas, yang ni tak lepas. So from that, throughout the years, orang yakin dengan apa yang diperkatakan dalam radio. So I feel that these two things, content tu memang we are always fighting for good content. Walaupun dalam kalangan Astro Radio sama-sama kan. Jadi kat situlah. Saya punya favourite adalah bila kita fight for good content. Itu favourite betul. I'm a very competitive guy. Jadi bila mencari konten yang baru tu, bestnya. Dan konten kita selalunya menyentuh hati rakyat. Menyentuh sesuatu yang sedang berlaku dalam masyarakat. Benda tu lah yang kita akan borakkan. Kalau untuk Era, janji benda tu tak terlalu berat. Kita faham? santai kan. Betul, faham. I completely agree, especially part yang mendapat information tercepat tu. Memang ada banyak sources untuk dapat information macam Twitter, segala bagai semua tu. Tetapi bezanya bila you dengar di radio, you dah tahu benda tu dah verified. Betul. Dah verified dan dah jitu dan dah tepat. So maknanya boleh dipercayai. Maybe I boleh tambah, everybody dalam radio, Astro Radio, setahun kena pergi training 2 kali untuk benda-benda seperti ini. Verification, fake news, what you can and cannot say. So we are very careful. Semua ni untuk keselamatan juga kita dan keselamatan pendengar, and make sure that everything is correct kan. Kalau tidak, hilang dia punya keyakinan pada radio ni kan. Faham. Betul. DJ Faz, do you agree? Saya setuju 100% Hanif cakap apa tu. Pendek jawapan dia. Tak, sebenarnya untuk saya radio adalah jenis medium hiburan lah. Maknanya kalau kita nak cari lagu-lagu yang hit, apa lagu-lagu yang tengah on sekarang, kita cari kat carta. So kita tahu apa, bila radio main, dia main lagu yang terbaru dan terkini dan
ramai orang suka. So kita tahu kita nak dengar lagu apa best sekarang buka radio yang bagi kita semua tu. Because kita nak buat research ni susah. So radio dah bagi dah kita punya list of current songs. Lepas tu untuk saya ada syarikat rakaman kan. Syarikat rakaman saya nama Mixology. Jadi kita nak gunakan radio sebagai tool untuk kita market artis kita. So kalau lagu tu masuk dalam radio, maknanya lagu tu cukup bagus untuk semua orang dengar. So untuk radio untuk syarikat rakaman lah alat yang paling penting untuk kita orang. So kalau lagu tu masuk radio, maknanya lagu tu ons. Faham. Artis dapat show. Pasal betul. So betul lah. So maknanya kalau artis tu dia dah dapat masuk radio, that means ataupun lagu dia dah keluar di radio, that means benda tu akan reach to as many people as possible. So bila bercakap tentang orang sekarang ni kita fokus kejap tentang siapa yang mendengar radio Sebab saya ada tanya Wendy tadi, actually Wendy, berapa orang yang dengar radio? Saya tanya lah Sifu yang dah 17 tahun kerja radio dah. Saya tanya, Wendy, on average berapa orang yang dengar radio? Sebab saya tahu ramai, tapi saya tidak berapa pasti berapa ramai. And I was gobsmacked, surprised gila. Sebab menurut kata Wendy, more than 20 million people, lebih daripada 20 juta orang, individu yang tinggal di Malaysia yang berusia 10 tahun ke atas merupakan pendengar radio. And of that number, such a huge amount juga, iaitu 15.3 juta merupakan pendengar radio channel Astro. Maknanya punyalah ramai orang mendengar radio daripada 10 tahun sampai ke tua. Maknanya pendengar radio ni ramai, tetapi kita segregatekan mereka itu kepada beberapa pillar berdasarkan channel-channel radio. Jadi mungkin Faz dengan Hanif boleh ceritakan bila you tengah fikirkan konten yang you nak buat ataupun bila you tengah fikir presentation you nak buat tu, di dalam minda anda, siapakah pendengar anda itu? Both of you. Mungkin start dengan Hanif dulu mungkin. Untuk saya dengan era ni daripada tahun 2008. Maksudnya peredaran usia pendengar tu berubah, tetapi konten untuk era kita tak boleh ubah mengikut usia penyampai radio kerana kita target audience kita adalah lingkungan usia 15 tahun hingga ke 25 itu main. Dan of course kita akan anjak sehingga ke 35. But the question is, bila kita kerja dengan era ni, konten tu kenalah bersepadu, kenalah berkait dengan target audience kita. Okey, dan sekiranya kita buat konten yang target audience katalah tentang konten saya hari ni tentang penjagaan kanak-kanak, tak sesuai untuk era. Tapi kalau saya seorang penyampai radio Sinar, sesuai sangat. Kerana Sinar memang target audience dia adalah untuk yang lebih berumur. Right? So that is where you said segregation of listenership kan. So that's what we do every day, every morning for the next for every day of my life. Tapi pada penghujungnya macam mana pun sekiranya saya ini dah berumur dan nak bercerita tentang kanak-kanak, anak-anak saya mungkin ikut kesesuaian stesen lah. Sekarang ini tak sesuai. Because listeners kita very young. They don't want to know how to raise kids kan. And we are experts at that. Kita tahu apa yang kita nak, macam mana kita nak hubung kait dengan pendengar kita. So that's my duty lah dekat radio. Macam itulah kita jaga konten kita. Faham. Bagi Faz pula, bagaimana? Selalunya, contohnya bila kami produce content untuk TV di Astro Awani, kita akan sentiasa memikirkan persona penonton itu sendiri. Who are we creating this content for? Untuk siapa sebenarnya? Bagi Faz pula, apa you punya metodologi bila kita fikirkan siapakah pendengar yang mendengar suara Faz bila Faz ke udara? Okay, first of all, saya mana masuk radio suara saya? Pernah banyak kali. Dulu interview lah. Okay, so kalau you tanya saya dari segi point of view saya lah, apa yang kita nampak macam saya kan buat lagu iklan, lagu produk untuk klien semua kan. So sebelum dia masuk radio, kita akan tengok apakah target market dia, siapa, umur, demografi dan sebagainya. Dari situ kita suggest, okay, lagu tu kena macam ni, style dia kena macam ni, masuk radio mana? Nak masuk Sinar ke? Nak masuk Era ke? Nak masuk THR Gegar ke? So lagu yang saya buat dan apa yang saya cakap dalam lagu tu untuk lagu iklan tu bergantung kepada target market tu. Dari situ baru kita decide nak masuk mana. So itu daripada pandangan saya lah kalau untuk radio ni. Okay, alright. Dan adakah begitu kompleks untuk memikirkan apa untuk siapa? Okay, senang je. Contohnya macam ni Okay lah, saya main lagu ni Okay.
Ni lagu untuk iklan brand namanya Dekna. Dekna, Dekna, Dekna. Oh jamu Dekna, nak bahagia dengan jamu Dekna. Dekna, Dekna, Dekna. Oh jamu Dekna, nak bahagia dengan jamu Dekna. Dekna, bahagia dengan Dekna, dengan jamu Dekna. Okey, dari situ kita tahu, okey, ni mesti masuk Gegar, betul tak? Sebab dia ada elemen dangdut, dia ada elemen, so kita tahu, kita tanya klien, you nak target market you mana? Target market saya adalah Pantai Timur. Jadi saya nak Pantai Timur punya agent dan stokis semua daripada Pantai Timur banyak. So target saya situ je. So saya cakap, okay, apa kata you taruh lagu you kat Gegar? So bila saya taruh lagu kat Gegar, saya dengar apakah jenis muzik yang playlist Gegar selalu main. So saya akan buat something yang lebih kurang dengan tu. So jadi lagu macam ni, dandut sikit. So orang lebih suka. So dari situ bila orang dengar lagu tu orang boleh relate, ni lagu-lagu staff yang saya minat, genre yang saya minat. Jadi diorang pun dengar terus terikat nak jadi agent, nak beli barang tu dan sebagainya lah. Macam tu saya decide. Faham. So maknanya kalau katakanlah Dekna kata dekat Fast, okay Fast, I nak try market baru, I nak go into total urban KL market contohnya. Tapi dia punya target market dia tetap masih lagi Melayu dalam BM. Saya rasa mungkin music tadi itu mungkin tidak sesuai dan you're going to think of something different. Okay, ini lagu yang saya suggest untuk klien Demika, di mana mereka nak taruh macam, dia nak cover semua. Maknanya macam kalau taruh kat Pantai Timur boleh, taruh kat KL boleh, kat mana-mana boleh. Maknanya dia nak cover semua. Ni contoh dia. Demi cantik, guna Demika, oh Demika, oh Demika. Dia lebih urban sedikit. Tetapi walaupun begitu, dia boleh reach target market biasa. So kalau you biasa dengar radio, you akan dengar iklan-iklan ni dan you faham kenapa lagu ni kat radio ni. Sebab nak target market macam Anif cakap 15 ke 25. Mungkin nak tarik audience daripada segmentation tu. So kena buat lagu yang kena dengan target market tu lah. Jadi betul. Bila kita buat lagu tu, kita tengok radio mana. Kerana setiap radio ada dia punya target market dia, demografi di mana dan sebagainya lah. So dari situ lagu tu akan tercipta daripada playlist yang diorang main selalu. So dia macam dia customize, dia macam personalize kepada pendengar itu sendiri apa yang disajikan kepada mereka. Okay, interesting. So Wendy, maybe this is an opportune time for you to come in. Cuba Wendy ceritakan sedikit tentang the listenership. Tadi saya dah ceritakan tentang berapa orang yang dengar semua tu. But what do we actually understand tentang pendengar-pendengar radio yang mendengar pelbagai saluran radio di Astro Radio ni? Ya, Dani, tadi Dino already touched yang ada seramai more than 15.3 million listeners yang actually following lah fans Astro Radio, sebab Astro Radio merangkumi 11 radio brand. Just like apa DJ Fast dengan Hanif kata tadi, kita ada 11 brand, so different station brand tu dia ada specific target audience. So for youngsters, we will focus on era per se. Dan kalau lebih sikit mature, kita akan recommend Sina. Kalau customer nak fokus Pantai Timur punya target market, then we will focus Gegar. Alright, that is a few of our Malay brand. Of course, kita ada juga Zayan lah, so our contemporary Muslim radio brand kan. So even though in bahasa Cina, so in terms of kombinasi, Chinese listeners, kombinasi Melayu listeners, so kombinasi Malay listeners, kita ada lebih kurang 9.8 million listeners. That is 70% market share of total Malaysia Malay listeners. Then our English station, bahasa Inggeris, kita ada 3.3 million listeners. That is already covered more than 80% share, Malaysian market. Then for Chinese station, station Cina, kita ada 2.9 million listeners that will cover 68% market share. Not forgetting kita punya station Tamil that has 1.4 million listeners lah, yang actually cover 85% market share. So if you notice, kita ada segment language by language, kita juga ada segmentized by age group, umur, usia lah. So like apa DJ Fast dan Hanif kata tadi, it depends on the target audience kan. Siapa yang customer kami nak jual barang mereka kepada, which audience segment. Then so the business itself kena pandai untuk identify sendiri
apakah dia target market yang ingin di reach out to tu? Correct, betul sekali. Memang. Okay. So I guess on that note, let's talk to Azim dengan Shazrin. Okay, mungkin first of all, maybe you can give a very quick introduction to your journey so far in your business. Lepas tu kita nak faham juga, okay, kalau kita tolak radio tepi dulu, apakah target market bagi Anggun yang sudah pun di-identify oleh Azim dan Shazrin, dan kemudian how does it translate to apa yang you communicatekan kepada radio untuk bantu anda dengan your marketing. Cuba over to you, Azim dan Shazrin. Okay. Thank you, Dino. So actually kami daripada Anggun Content Collection, so kami fokus untuk menjual baju wanita, iaitu baju kurung yang berasaskan cotton, serta yang terbaru juga kami ada keluarkan seperti blouse, suit dan pakaian, banyak lagi pakaian-pakaian wanita yang dapat memenuhi cita rasa wanita di luar sana. Dan insyaAllah untuk next year kami plan untuk membantu juga para lelaki di sana untuk tampil lebih anggun, orang cakap kan, handsome. So actually kami bermula daripada sebagai reseller saja, bermula daripada 2014 dulu, reseller kain pasang, dan tahun 2017 barulah kami buat ready made baju untuk customer kami. Jadi apa yang kami faham tentang radio ni yang berkaitan dengan marketing adalah macam yang you all semua tadi dah bincangkan tentang, adalah dia punya metodologi dia adalah target customer ni. Macam kami juga bisnes mementingkan target customer kami. Jadi macam first kami mengeluarkan baju kurung, target customer kami siapa adalah government servant, sebab baju kurung berasas cotton ni dia mudah, simple. Jadi sesuai untuk kehidupan seharian, contoh macam seperti guru, government servant yang lain lah. Dan sekarang ni untuk kita punya situasi pandemik COVID ni sekarang, jadi that's why kami plan dan dah keluarkan juga untuk pakaian di rumah seperti kaftan, blouse, suit, dan yang sesuai lah untuk yang berada di rumah, yang work from home kan. Yang mana yang diorang boleh buat, orang kata pergi pasar, kan, pergi jalan-jalan. Sekarang ni kan kalau kita tengok sektor kerajaan masih lagi belum buka sepenuhnya. Jadinya target market itu suit dengan juga blouse, diorang boleh pakai untuk pergi berjalan. Macam tu. So berkenaan dengan radio juga, macam setiap macam yang Wendy sendiri dah terangkan, dan Tuan Hanif dan DJ Faz tadi, dia berkenaan, dia related juga dengan umur juga. Jadi macam kami punya jingle pun mengikut setiap radio-radio yang stesen-stesen radio lah, as well. Contoh macam kami ada pernah keluar di Era juga, pernah keluar di Sina dan juga. Jadi daripada situ, sebab kami punya pakaian is mengikut umur, kami fokus setiap umur. Contoh daripada umur kanak-kanak, baby pun ada. Daripada umur 20 to 50. 30 to 50. So benda-benda macam tu adalah penting jugalah. Sebab kalau main jual saja kan, macam tak boleh nak fokus satu benda ni pun susah juga. So fokus target daripada segi umur dan juga siapa yang memakai. Contoh macam saya cakap tadi, government servant, dan sekarang ni tambah pula macam suri rumah di rumah juga boleh, adalah target kami juga kan. So macam mana, apa yang memberikan Anggun confidence untuk kata saya nak try radio lah? Okay. Kita nak try radio sebab kita nak kita punya brand kita ni lebih dikenali. Kan? Sebab apa? Kalau sebelum ni, kalau kita cakap Anggun, kadang-kadang kawan kita pun tak tahu. So Anggun ni apa yang dijual? So sebenarnya target radio ni adalah untuk kita punya branding, kita punya brand sendiri. Kuasa faham. Okay. So maknanya dia punya objektif dia bukanlah untuk pushkan produk keluar sana, sebab produk you macam-macam, ada baju kurung dan segala bagai semua tu. Jadi you menggunakan radio sebagai vehicle atau kenderaan untuk melonjakkan jenama itu sendiri. Betul. Untuk get the jenama in there. Okay, alright. Okay. Maknanya kalau dia tahu Anggun, so dia akan search apa Anggun. Kadang-kadang macam Tuan Syazri cakap tadi, kita dengar lagu jenama apa ni kan, sebab kita bukan, radio adalah bukan medium visual.
Visual, yes. nampak kan, kita mendengar. Jadi bila mendengar, orang tercekik apa benda. So dia akan sambungkan, connectkan ke, contohnya kami ada website, so dia akan Google apa itu anggun. And then mungkin pendengar-pendengar akan search di dalam media sosial, IG, contohnya IG. So dia akan menyambungkan ke arah setiap platform kami menjual. Faham. Okay, so maknanya kalau kita bercakap tentang nak make sure brand tu melekat, benda tu dia kena viral lah, ataupun dia perlu didengari secukup kalinya agar benda tu melekat. Okay, kita bercakap tentang virality, mungkin DJ Fast is one of the best persons to talk about this because it is about creating that atmosphere, that jingle, semua tu. Jadi, apa formula dia DJ Fast? Okay, kalau kita dengar biasa kat radio kan, lagu-lagu iklan yang selalu melekat kat kepala lah lagu yang diulang-ulang nama brandnya. Contohnya macam katalah Anggun kan. Anggun masuk era, okay. So bila ada jingle dia akan sebut Anggun. So macam orang akan terus ada curiosity, apakah itu Anggun? So bila lagu tu macam lagu tu sedap dan catchy dan ulang-ulang nama dia membuatkan brand tu jadi melekat kat kepala orang. Apa benda Anggun? So bila orang curious tentang Anggun ni, bila hujung lagu tu dia taruh CTA, iaitu call to action, maknanya layari website kami Anggun, macam tu. So daripada curiosity dengan perkataan Anggun banyak kali dengar, yang catchy tu membuatkan mereka nak ingin tahu, dan kat ujung-ujung tu dia dapat, oh Anggun ni website, so orang akan terus pergi ke sana. So bila kita buat lagu jingle ni, dia kena menarik dulu telinga orang. Benda ni dipanggil sebagai earworm. Earworm ni adalah satu cara membuat lagu di mana bila orang dengar je orang macam tak boleh lupa, walaupun dah tak dengar tapi terngiang-ngiang kat telinga dia orang. So kadang-kadang kadang-kadang ada yang tak suka pada mulanya, macam apa lagu ni asyik ulang, tapi lama-lama macam melekat pula. So bila mereka dah melekat, walaupun mereka tak minat sangat brand tu, mungkin brand tu tak kena dengan dia orang punya, katalah saya lelaki dan make upnya brand kata nyanyi kan, mungkin dia cerita kat kawan dia, tahu tak lagu tu, dia nyanyi. Katalah macam contohnya Anggun buat macam baju kan, tetapi mungkin saya tak pakai baju macam tu, tapi saya macam kau nak cari baju tu cari Anggun lah, because itu yang aku dengar dulu. Sebab dah melekat. Because dah melekat dengan radio, disebut Anggun, saya macam, oh iklan baju Anggun, jadi mungkin saya pakai cap, jadi saya tak beli baju tu, tapi kawan saya nak cari baju tu. Katalah macam, nanti Raya nak beli baju lah, nak cari baju apa? Cuba kau try Anggun, cuba website dia kat situ. So, benda macam tu, walaupun pendengar tu saya, tetapi word of mouth marketing daripada saya boleh pergi kepada kawan saya, dan dari situ bukan saja pendengar saja dapat informasi tu, malah kawan-kawan dia yang dia telah beri word of mouth marketing tu. That's why lagu yang catchy, yang boleh melekat telinga orang, boleh membantu dia membuat pemasaran untuk kita. Faham tak? Tapi dia mesti ada formula dia sedikit kan dekat situ. Kalau tidak, you bagi 15 saat, I akan buat Anggun jual baju, Anggun. Ulang macam tu je. Pun boleh melekat juga. Okay, dia ada macam cara. Dari segi teknikal dia, kalau kita buat lagu kan, kita nak lagu yang first kali, kita kena cari genre yang kena dengan target market kita lah. Tak kisahlah apa genre tu kan. Okay, lagu ni aku suka. Okay, ni first kali kita dengar, oh ni muzik kegemaran aku. My target, my preference of genre. Kemudian bila producer lagu tu buat, dia kena make sure lirik dia simple, tak terlalu orang kata macam lagu biasa yang jiwang tu dia banyak lirik kan, dia punya tu art dia dari segi penulisan lirik. Tetapi bila kita buat lagu jingle, art dia dari segi penulisan sales copywriting, di mana dalam lagu dia technical sikit, dia bukan macam tulis lagu macam untuk anugerah tu lain sikit. Tulis jingle dia macam ni. First kali kita kena tahu apakah highlight, apakah masalah yang dihadapi oleh bakal audience kita. Maknanya katalah contohnya macam baju. Mungkin baju orang beli online, kalau nampak kat website nampak cun, bila pakai tak cantik, tak terletak. So mungkin dalam lagu tu kita boleh taruh masalah tu. Kemudian kita beri jawapan kepada masalah tu, iaitu Anggun ada jawapan dia, maknanya Anggun ada baju yang terletak contohnya. Kemudian dalam lirik tu kita buat simple, macam mungkin ada feature-feature yang dia nak highlightkan seperti harga mampu milik, sesuai untuk apa benda, 3 benda macam tu diulang-ulangkan bersama dengan brand tu. Benda tu diinformasi tapi dalam bentuk hiburan. Maknanya kan bila kita dengar radio untuk hiburan kan, bila kita dengar lagu jingle pun dia sejenis hiburan tetapi boleh memarketkan brand tu. Faham tak? Dia cara dia lain macam buat lagu biasa untuk dengar nyanyi-nyanyi macam seronok kan. Tapi ni tak. Dia dengar sedap tapi dia boleh membuat kita satu dia ada satu call to action kepada lagu tu kat ujung lagu tu. So in other words, CJ Fast, sorry saya mencelah di situ. In other words, bila kita nak buat jingle yang ada potensi untuk viral, dia bukanlah membuat satu
soundbite specifically yang kita fikirkan marketing atau advertising. Dia sebenarnya secara subtlenya you membuatkan an extension of the content yang memang radio itu produce. Contohnya lagu-lagu yang daripada satu type of beat ataupun satu genre. Jadi yang suksesnya apabila jingle itu sendiri dia selari dengan lagu-lagu yang dimainkan oleh radio itu. Dia Betul, extension. macam Hanif cakap tadi kan, bila dia buat konten untuk radio, dia cari topik yang boleh relate dengan listener dia, betul tak? Kan macam dia kena benda-benda yang orang, dia takkan buat benda, katalah era, dia takkan buat benda pasal penjaga anak sebab tak kena dengan target market dia. Jadi lagu pun kena macam tu. Maknanya contohnya apa benda yang orang boleh relate, contohnya macam katalah lagu yang saya buat hari tu apa? Mengantuk apa kan? Mengantuk tu orang yang macam bila mengantuk boleh relate dengan benda tu. So jadi bila kita buat lagu jingle, kita kena buat something yang boleh relate dengan orang. Contohnya macam kita ceritakan solusi kepada permasalahan mereka. Walaupun bunyi tu complicated tetapi simple. Kulit kusam pakailah ini. Baju apa benda pakailah ini. Minuman tak cukup sedap macam tu. So ada problem and we solve the problem pakai lagu tu. So benda tu boleh jadi viral bila orang boleh relate. Maknanya macam okey saya tentukan contoh brand lain kan. Katalah macam orang kata aku malas nak gosok baju, nak pergi kerja, aku nak baju yang orang kata tak payah nak gosok. Beli tak payah gosok benda kan, lagu tu kan. Bukan saya buat lagu tu tapi orang lain buat. Itu memang satu contoh yang baik because dia terus target. Tak payah gosok baju tu, boleh pakai baju tu. So brand tu macam tu. Dia rasa yang menarik pasal customers ni dan business owners lah, orang kata SME ni. Sometimes customers tu tak tahu pun dia ada problem tu. Selama ni dia hidup memang dia gosok baju. Kan? Tiba-tiba ada satu orang yang keluar idea ni, why not kita keluarkan baju yang tak payah gosok pun. Kan? Padahal orang tak pernah komplain sangat kan. Alah kena gosok. Not really. I mean it's daily life kan. So I rasa bagi contoh sangat dengar ni okay. Okey, ni bukan baju, ni tudung. Okey. Dia cakap dalam lagu ni dia cakap nama brand dia dengan tudung apa. Okey. Fariha yang teristimewa. Tetapi hati bawa lanti kedut, bawa lanti kedut, bawa lanti kedut. Bawa lanti kedut, bawa lanti kedut, Tu bawa je. lanti kedut. Jadi kita dengar Fariha Itu ni je. apa? Bawa lanti kedut. Tapi because melody dia macam boleh menyanyi kan. Jadi orang macam nyanyi nak beli lah Fariha. Ada orang tak, sebenarnya funny thing is DJ Faz dalam comment section tadi ada orang dah sebut dah Fariha sekali, DJ Faz main pula keluar pula Oh sekarang. ya ke? Oh, okey. Tapi saya faham lah, kadang-kadang dia benda nilai intrinsik sesuatu itu kita distillkan benda tu jadi simple dan kita jadikan itu part of the viral message. Sudah job done. Macam kalau you tanya saya, jingle yang mungkin antara yang paling melekat is Gardenia lah, sebab kita dah dengar daripada dulu. Tapi betul bila kita beli roti Gardenia tu, kalau tak ada butter atau jam, kita fikir sebenarnya dia sedap dimakan begitu sahaja. Macam kenapa aku nak ingat benda tu, sebab dia dah intrinsik ingat gitu. lagi tak 755255 ni? Yes, Yeah. sampai sekarang. Walaupun sudah tukar nombor tapi that 755255 tu masih dalam kepala kita kan? Betul. Betul. Lagi satu 1300 1300 Mac Delivery. Yes. Melekat. Okay, tapi in terms of repetition tadi tu, Faz saya sebut kita kena basically ulang je. Tetapi adakah dia ada formula berapa kali nak kena ulang benda tu? Mungkin tidak di dalam satu spot, tetapi mungkin berapa spot yang sesuatu jenama itu perlu consider untuk at least have a chance for the message to melekat. Maybe Wendy would know this better. In terms of syarikat, berapa spot? Sebenarnya sains sebalik jenama yang boleh buat viral tersebar luas, it's a matter of the correct frequency dan consistency lah, throughout. So you don't need to it depends on you want to have a lot of times in a day, dalam satu hari banyak kali, ataupun kurang frekuensi dia per day tapi jangkaan lama sikit. Sebab so kalau I nak jadi jahat sekarang ni. Kalau I suruh kata kat you, pilih one of those two. Which one in your opinion works better? Short but high frequency? Why? Yes. Both works best because you see at the end of the day kita nak jenama produk tu disebarkan, alright, awareness for different people.
Okay, there are 5 segments in a day. 18 jam yang radio announcer kami bekerja. Ya, Hanif dia kerja 6 pagi, actually 5:30 dia dah masuk studio dah. 6 to 10 AM kan dia punya segmen pagi. Dan kita ada bahagian petang, malam. So 18 hours a day kan, actually different people are listening. Betul tak? Kalau I on 24/7 pun a bit over lah kan. Sometimes other people. Tapi biasanya on average time spent listening, on seseorang, dia dengar approximately about 10 hours in a week. Accumulated lah. Dalam seminggu mungkin accumulated 10 jam dia dengar radio. Radio channel mana terpulang suka hati mereka. Jadi it depends on which timing I dengar. Hari mana saya dengar. Kan? So you want to reach out to as many people as possible. Jadi either you have high frequency in a day, alright, jangkaan masa mungkin pendek sikit, mungkin masa 3 minggu ke sebulan, ataupun you have lesser frequency per day, 5 times ke 6 times ke per day, tapi jangkaan durasi lebih campaign period panjang. lama. Yes, correct. Mungkin 2 bulan ataupun 3 bulan macam tu. Faham. Yes. So it's either a fast burn or a slow burn lah. Ya, maknanya. sebab jenama atau produk yang sering didengari kan, yang often disebut ataupun diperkenalkan oleh DJ kami like Hanif kan, it's lebih mudah untuk dikenali berbanding ribuan produk yang ada tersusun di the shelves. When you walk into a store, you have thousands or hundreds to look at kan, right? And even though you are browsing digital catalog on e-commerce, you will pay attention to product, the brand yang you familiar with. The brand yang you sering dengar. It gets the one that stuck into your head. Faham? Betul. That's the science behind it. Either you want to prolong campaign a bit longer duration, ataupun you nak a quick fast one, but you need to have the correct frequency and consistency. I tambah sikit boleh? I also feel bila, sorry Wendy, I tambah sikit. Boleh. Especially for SMEs di mana sekarang ni punya strategi banyak I tengok kita pakai dropship kan, ataupun dipanggil agent penjualan kan. Yes. Now when you have your brand dan jenama anda seperti Anggun, contoh dah masuk ke radio, is in fact memudahkan anda untuk mencari agent penjualan. Memang sebab the brand already very well established because people correct the way that yes. you carry. Bila brand tu selama ni, let's say lah Fariha kalau tak keluar radio, I rasa dia call orang, bro, kau boleh tak tolong jual aku punya Fariha. Dia tak sama dengan radio yang cakap. Now people will look for you. Boleh tak? Mana aku nak cari, aku nak tolong jual kat kedai aku lah. Faham. For example, Anggun pun I'm hopeful that I'm giving the correct example untuk Anggun jugalah. Ada satu ketika mungkin ketika penjualan sebelum masuk radio ni orang tak yakin. So you kena convince orang tu. Now with radio you cut short that process. Kan? You tak payah nak yakinkan dah. Radio yang yakinkan dah ni. Kan? So I feel itu adalah satu lagi advantage bila ada radio ni lah kan. Betul ni Betul. Dia kepercayaan tu lebih. Betul. Kan? Yes. CCA. So CCA di belakang lagu tu, jingle tu adalah sangat penting. Kemana dia nak dapatkan produk kita tu. So kita ada tetap target kita, kalau kita ada dropship, kita beritahu dapatkan dengan dropship kami di seluruh Malaysia dan juga website dan ini. Macam tu. So tu dia macam ni lah. Dia macam ni lah. Back in the 90s dulu, sebelum kita ada addressable TV dan ada addressable semua segala bagai digital ni, one of the most powerful marketing message yang you boleh ada ialah you boleh tampal stiker as seen on TV pada sesuatu produk. Betul. Sebab tu bila, ingat tak dulu zaman TV shopping baru keluar, dia jual kat TV, tapi bila you pergi dekat supermarket, dia akan tampal stiker besar-besar warna merah kat situ, as seen on TV. Because orang akan percaya. Right? Okay. So, sama juga dengan radio. It is a stamp of confidence. Bila you keluar kat radio tu, you tahu, okay, diorang ni ada cukup bajet untuk keluar kat radio. Mesti diorang ni jenama yang boleh dipercayai. Nak find out more lah. Macam tu. Betul tak? Tapi, okay. So, sekarang ni, I nak bercakap tentang format lain. So, DJ Fast tadi dah bagi great example of virality yang boleh dicapai melalui jingle. Benda tu memang kita dah tahu, music tu senang untuk melekat di minda kita. But then when we talk about virality on radio, ada juga benda-benda lain. Ada sketch yang menjadi viral ataupun ada iklan yang tidak ada, bukan music dia yang kita ingat.
mungkin sesuatu yang dikatakan yang menjadi ingatan. Kalau cakap benda ni memang akan ada satu sajalah example yang paling saya akan ingat, bisikan. Ya, itu. Yusof Payung. Semua orang akan ingat benda tu. Jadi, okey, apakah dia option lain bagi SMEs yang nak mencari marketing solution melainkan buat jingle? Apa lagi? Mungkin Hanif boleh ceritakan sedikit sebab you yang dah dengar semua benda ni setiap hari. I think sebagai penyampai yang mementingkan konten, mementingkan hiburan, itu tugas utama saya. Tapi because dalam radio ni saya juga perlu aware lah apa yang ada, iklan apa yang keluar. I notice copywriting tu sangat penting. Of course, jingle is one thing. Jingle memang worm dia tu lah. But some people dia hanya menggunakan rakaman suara saja. Okay, rakaman suara tu, skrip tu penting. Usually is 30 seconds. Usually. Lepas tu frekuensi macam Wendy cakap lah, berapa kali taruh, lagi banyak orang dengar. Tapi, dialog yang menarik itu juga akan menjadi earworm. Dialog yang menarik. Macam yang bagi contoh jenama kurma tersebut. Macam saya kadang-kadang ada klien yang akan gunakan suara saya untuk buat iklan radio. So I would know. Kat dalam iklan radio ni, I baca ni, oh ini boleh pergi ni. Because dia ada penarik. Kadang-kadang dia buat kelakar. Kadang-kadang dia suruh I jadi, okay, kau jadi pakcik. Kali ni kau jadi pakcik. You know, so ada voice acting kat situ. That's another way untuk buat iklan. Lepas tu, background music dia slow je macam tu. Tapi, scripting dia penting. Dia punya copywriting. Dekat situ penting. Kan? Tapi itu maknanya itu pun tetap masih lagi buat spots. Ada juga option di mana yang you boleh buat talk set, kan? Cuba cerita sikit apakah dia talk set tu macam mana pula? Kalau talk set pula, now you imagine bila saya buat iklan radio sebagai voice actor, voice over kita panggil, maknanya suara saya digunakan untuk pengiklanan selama 30 saat. Dia tak sama pula dengan kita panggil talk set. Sorry, ini adalah terma radio dalaman sikit lah. Kita orang industri faham talk set. Tapi talk set ni bermaksud apabila saya seorang penyampai radio bercakap bukan tentang produk. That's what we call talk set. Now, what we can do for the client is, klien tu pilih untuk kita bercakap sambil sembang tentang produk tersebut. Itu dalam talk set tu kita panggil live read. Live read kan, Wendy kan? Yes. Client live read. Okay, live read ni, you bagi skrip tapi usually point based. Except for dia punya tagline. Yang tagline bawah credit mention I kena follow. Yang lain I sembang je dengan Ray. Sembang hari okay, sebab like what Hanif katakan, it's important to get the engagement daripada audience. The way Hanif akan draft out, cara dia menyampaikan maklumat tu. Bagi kita, klien bagi point form yang important lah. Apa is the important unique selling point, and so forth. Produk, informasi produk semua, and then Hanif will use his way, santai way to actually deliver it. Sebab he knows how to, what kind of delivery, bagaimana dia menyampaikan maklumat informasi tu yang akan mendapat engagement audience kami. Kan? Audience kami akan, terpukau lah. Dia ingat, okay, dia ingat. Dia macam relax je, tiba-tiba masuk je bercakap tentang sesuatu yang berkaitan dengan produk, tapi dia macam slip it in aja macam tu. Yeah, contohnya so macam, that is how Hanif akan menyampaikan. Tapi kalau di Sinar Radio ataupun Gegar, Zayan ataupun radio station lain pun ada cara lain dia menyampaikan. Faham. Ikut style dia lah, ikut style dia. Style dia. So contohnya kalau katakanlah macam saya yang menjadi DJ pada suatu hari dengan Hanif, lepas tu saya tiba-tiba tanya Hanif, Hanif macam mana kau datang tadi, jam tak? Jam weh, tapi nasib baik aku bawa kereta XYZ yang selesa, dia masuk relax, chill macam tu je masuk. Sebab kereta XYZ boleh terbang jadi tak jam. Okay, but itulah dia. Dia natural tau. Bila you kata live read ni natural, cuma as we are talking kan, I selalu perasan bila I cakap dengan kawan-kawan I kan, dia kata, radio mahal lah. Actually tak, diorang tak berani tanya je. So korang kena dengar apa yang Wendy cakap. What's important here is, radio punya marketing works. I rasa orang beranggur pun boleh setuju dengan I lah kan. It works. Dia ni mahal kan, Connect?
memang betul mahal radio tu, tapi dia tak tahu kuasa dia tu macam mana. Pendengar tu berapa banyak pendengar dia. Tapi very interesting Syazrin dah sebut tu, mahal. Betul ke mahal? Sebab sebenarnya mungkin persepsi dia mahal. Tapi bila saya tengok balik, bila saya sembang dengan Wendy hari itu, what are the options yang ada untuk usahawan SME owners kat luar tu, sebenarnya ada a solution yang sesuai untuk multiple types of budgets. So soalan saya kepada Wendy sekarang ni, betul ke mahal? Sebab Syazrin dah kata mahal. So Wendy, you jawab sekarang, betul ke mahal? dia mahal tapi tak, orang kata apa, ada dia punya macam apa, pulangan berlipat ganda tapi berlipat ganda tu. Pulangan efektif. Semua orang SMB semua mampu kan. Satisfaction. Memanglah kalau betul ada kalau semua orang kalau semua orang demand jingle dari DJ Fast, mau dia punya harga tak melambung. DJ Fast kot. Tapi ada option dia. Okay, Wendy, we go to you first, Wendy. In fact, radio is one of the most cost-effective medium SME boleh pertimbangkan. Kenapa? Sebab cuba cerita sikit kenapa. Kita ada beberapa jenis package yang sesuai dengan keperluan SME businessman lah ya. So it comes with a specific sasaran target dari sudut bahasa, dari sudut kelompok age group ya, kelompok usia, duration, tempoh masa, then of course kita boleh customize according to your budget. Even though let's say memang ingin buat jingle and then for 3 months punya campaign, and if let's say that cost is not something yang mereka boleh fork out at the beginning, don't worry about that. There are other plans that we can customize untuk SME kami. Yang important is kami kena memahami dulu the need from each SME business, sebab berbagai-bagai jenis type of SME business outside. I have my team of media specialists yang tiap-tiap hari akan membuat consultancy, with the SME owners, and then to talk to them, to design package for them. And of course, all this, it's no cost, you don't need to pay us to do consultation, right? So we are here to assist you, sebab kita faham, Malaysian economy memang bergantung kepada para SME ni. Okay, alright, okay. So it is important that pihak Astro boleh membantu semua pihak SME di luar sana lah. Faham, okay. Before we go to Hanif, ada 2 pesanan penaja sekejap. Ada. Kalau you guys ada. Kalau you guys ada soalan, I tahu sebab I rasa message dah start masuk dah, ada orang ada soalan semua tu. So kalau you guys ada soalan, just go ahead. Anda attendee please go ahead and letak your soalan dekat dalam chat room. Sekejap lagi kita akan tapau semua soalan ni. You boleh tanya lah apa you nak tanya kepada semua panelis kita pada hari ni. Jadi jangan lupa untuk tanya soalan. Nombor 1. Nombor 2, I nak booking satu soalan dulu dengan DJ Fast. Wendy dah bercakap tentang multiple budget itulah ini. I nak tahu daripada perspektif DJ Fast yang you boleh jawab selepas ini, lepas Hanif, adakah amount budget itu memainkan peranan untuk decide the kind of jingle that you're going to do? Okay, nak faham macam tu. Okay, so now we go to Hanif dulu. Okay, yang saya nak menambah daripada Wendy, I bagi contoh how customizable radio ni. Okay, mungkin kalau nak cerita tentang campaign radio terlalu panjang, tak cukup masa, but I can give you an example. Pernah saya pemegang rekod untuk ke udara paling tinggi daripada tempat yang paling tinggi, Malaysian record. I think Wendy was there. Kami panjat Gunung Kinabalu, membawa produk ubat gigi, dan kami ke udara daripada Laban Rata, which is just before the highest peak of Kota Kinabalu. That's a whole campaign. Okay. Now, mungkin orang kata tu mahal, but talkability dia, lepas tu orang bercerita tau, gila lah dia orang ni. Buat hal lah, pergi gosok gigi kat atas tu lah, on air, dan kita ada result through the Malaysian Board of Records. Now, that's a campaign. Tu, bercakap tentang how you want to squeeze your budget, you kata you tak mampu. Yang orang tak tahu, dalam radio era Sinar dan sebagainya, usually the station yang yang tinggi viewership ni, you boleh pilih iklan pecahan ikut kawasan tau. Dia ada four places that you can choose from. Pantai Timur, Utara, Selatan, lepas tu ada what's the fourth? Central. Maksudnya Central. Hanif sudah jadi jurujual saya dah.
Betul I kena betul. ikut Hanif macam ni. Masa I tahu, I was excited because kawan-kawan I yang buka restoran kecil-kecil dekat KL ni, takkan I nak suruh dia promote dekat Semenanjung Malaysia. Who's going to Betul. fly from Kelantan to a restaurant in KL? Payah. Yes. And then Right. on top of that ada Sabah Sarawak. Betul. Era Sarawak. So, I cakap on kat top of kawan that, I, kau ambil era je, kau fokus central. So you have a bit of Seremban, Negeri Sembilan sikit. I think Yes. maybe until Nilai je, dan there's KL. That's Pandai KL lah Selangor. Hanif. Yes. So harga dia berbeza. Kalau you Yes. kata seluruh Malaysia, memanglah kalau kita punya kedai baru satu kedai, I buka kedai jual baju dekat Bangi. Dah kenapa nak pergi promote dekat Sabah Sarawak? Kan? It doesn't work that way, right? So these things kita boleh discuss. Macam Wendy cakap, you call SME 360 ni, free je, discussion ni free. Kan? Itu tak ada apa. We can decide and all that. So after that, you all decide lah macam mana kan? So itu yang I nak tambah tadi. Pandai lah, I nak ikut Hanif lah. Wendy nanti belanja kopi ini dapat customer ni. Actually sudah ada customer tanya DJ Fast macam mana nak susunkan lagu dia sebab dia ada lagu. Dia tanya DJ Fast tu. Nak saya jawab ke? Okay. So I go to DJ Fast sekarang. Berapa banyak Anggun Okay. Sebelum tu I nak tanya DJ Fast tentang yang apa yang tanya tadi tu, iaitu the correlation between the budget spend dengan the quality of the jingle. Okay, sebelum kita fikirkan nak masuk radio ke, nak buat jingle ke, kita kena tahu objektif kenapa kita buat semua ni. So, secara general lah, bila kita buat lagu dan taruh di radio, kita sebenarnya sedang we are working on trying to establish brand equity, di mana kita nak mencipta aset untuk brand kita. Sebab kalau kita tak ada brand equity, apa-apa, macam kata contohnya, saya jual topi, kan? Banyak je orang kat luar tu jual topi. Contohnya, saya tak jual topi, contoh, okay? Ramai orang kat luar jual topi. Tetapi macam mana kita nak bezakan brand kita dengan brand lain walaupun kualiti semua sama? So, salah satu caranya adalah menguatkan brand equity kita. Jadi, brand kita adalah satu aset. Bagaimana kita nak mencapai brand equity? Salah satu caranya adalah membuatkan brand kita ni menjadi satu brand yang berkredibiliti. So that's why orang taruh radio, sebab bila kita letak brand kita di radio, orang mempunyai persepsi bahawa brand ini adalah brand yang berkredibiliti, trusted dan proven. Jadi kalau tak semua brand boleh masuk radio kerana bajet dia besar, betul tak? Memang kalau nak kita comparekan buat IG ad ataupun di FB ad berbanding dengan radio, memang radio punya bajet lebih tinggi. Tetapi bila kita invest duit kita di dalam marketing, bila kita ada bajet untuk marketing yang kita nak buat untuk brand awareness kita tu, bila kita tak ada radio, dia menambahkan trust dan credibility brand kita. So macam contohnya kenapa saya dah buat beratus lagu dalam tahun ni, lagu-lagu jingle, dan orang tanya, kenapa orang buat lagu dengan DJ Fast? Satu sebab mungkin kerana ciri-ciri yang saya beri. Mungkin ramai orang di luar sana yang buat lagu produk, betul? Jadi saya pun buat lagu produk. Kenapa orang buat dengan saya? Mungkin kerana brand awareness, brand equity. Mungkin trusted, dipercayai. Setelah dibuat lagu dengan dia, insya-Allah akan jadi banyak orang dengar, dan insya-Allah bila dengar lagu tu banyak ejen akan sign up. Macam itulah. So jadi bila kita ada produk, kita nak orang tahu semua di luar. Jadi bila kita tak di radio, walaupun kos dia tinggi setiap play ke, bila kita kata contohnya saya buat saya ada brand kosmetik, saya sponsor Carta Era 40. Tingginya harga dia. Tetapi bila DJ atau announcer yang announce brand tu kat luar, bila orang dengar, bila announcer yang famous tu sebut brand kita, dia menunjukkan brand kita menjadi satu brand yang lebih kuat daripada kompetitor kita. Just because lagu kita keluar, suara brand kita keluar kat radio. Jadi lagu dan airplay tentang brand kita bila main selalu, dia membuatkan orang macam percaya kat brand ni. Because of course lah, bila kita nak masuk radio, kita kena ada bajet yang baik. Dan kita mestilah satu company yang orang kata establish lah. Bukan macam baru start semalam hari masuk radio, memang tak boleh sebab bajet tu tak ada. Tapi bila company tu dah untuk menguatkan dia punya positioning dalam market, dia memang kena masuk radio. Sebab itu boleh membantu. Selain daripada, dalam marketing bajet, dia orang selalu bagi kepada dua, online dan offline. Online lah di mana dia taruh dekat TikTok, ad di FB, ad di IG dan sebagainya. Tetapi orang juga, founder juga dia orang ada bajet untuk offline, untuk menguatkan branding mereka. Di mana orang boleh nampak dekat billboard tepi highway semua macam masuk di TV, macam kata contohnya produk ni masuk Al-Hijrah ataupun contohnya lah apa-apa TV show. Dan untuk audio juga penting taruh di radio sebab
semua medium kita nak attack. Bukan saja di jalan raya, malah di TV, malah di radio. Jadi bila brand kita everywhere, mungkin pada bulan pertama tu dia tidak akan affect the sales. Tetapi bila kita buat secara berterusan, dia membuatkan branding kita semakin kuat. That's why tadi macam Dino cakap Gardenia. Adakah dia itu adalah your preference of your brand of choice kan? Kerana produk dia yang bagus satu, dan branding yang terlalu kuat. Setiap kali mereka buat lagu tu, mereka ulang di semua channel, di seluruh tempat. So bila jawapan saya kepada Dino ialah, bila kita masuk radio, orang kata berbala ke tak ada duit tu. Kalau you fikir dari segi brand equity, in the long run memang dia sangat membantu. Dan saya boleh cakap, you kenalah, wajib lah orang kata. Wajib lah, wajib untuk at least try. At least wajib untuk at least explore apakah dia yang boleh dicapai melalui radio itu. Okay, alright. So we are now very quickly approaching 12 o'clock. So masa dah nak time bahasa sekolah. Tapi kita masih akan jawab soalan-soalan yang orang hantar. Saya rasa ada a few questions yang masuk. Tapi okay, kita sekarang ni just to round things up a little bit. I want to understand daripada perspektif, mungkin kita start dengan Azim dengan Shazrin dulu. In terms of measuring the success ataupun measure apakah impact sesuatu kempen yang telah pun dijalankan di radio, how do you view it, dan apakah yang digunakan untuk menyukat sukses yang telah pun dicipta melalui kempen-kempen radio bagi Anggun? Okay, of course dari segi total sale kami lah, memang macam DJ Fast tadi cakap pun, memang dia ambil masa sebenarnya. Mungkin dalam masa sebulan tu memang tak akan dapat impact dia. Dan dalam masa masuk bulan kedua dan bulan ketiga tu, memang dia ni impact banyak sangat. Itu adalah dia punya, orang cakap, apa yang kita nampak daripada proses sesuatu benda tu. So kalau nak jadi, memang dia akan ambil masa. Jadi yang ni macam kita juga, kita tak expect semua orang dengar kita punya jingle, tapi dia ambil masa. Setiap orang tu akan ambil, kadang orang ni tak dengar lah untuk bulan ni kan, mungkin dia pergi tempat lain ke ataupun berada di luar kawasan kan, and then next time so dia dapat tangkap target customer kita tu untuk next month. So total sale kami memang ada perubahan time tu, memang nampak perubahan. Jadi kalau saya tanya sekarang, masihkah ada plan untuk kekal di radio? Of course kita kekal di radio. Of course lah. Senyum Hanif. Macam legit. Tak. Saya itulah, saya tunggu juga Anggun call jadi duta ke apa. Saya tak ada hal pakai baju kurung. Okay. Kita akan keluar kurta nanti ni. Aku tak, okey. Kurta tu boleh tadi. Nanti kita dia. Okay, sorry, ada 3 ambassador ada Dino, ada DJ Fast sorry 3. Macam saya tambah sikit, macam DJ Fast kita beritahu tadi kan. So kita ada target untuk radio. Tak ada. Cok Shazrin. Ada 3 ambassador Hanif dah cakap. Tadi dah dengar you sebut you ada kurta, lepas tu you ada suit dan you ada baju kurung. Teka yang mana satu antara kita orang 3 yang akan pakai baju kurung tu. Dia dah sebut tadi dah siap. Okay, teruskan Shazrin. Silakan. Macam tadi di Fast Bar dah beritahu kita punya target. So produk kita ada target nak radio ke mana. Kan? So kalau kita nak lagi lebih cepat orang dengar, kita kena ambil spot yang lagi tinggi lah. So kalau kita ambil spot yang rendah, so kita tahu progress terlambat. So macam kami sendiri, Anggun, masa tu kita dah plan untuk kita punya marketing. Kita dah sekali, maknanya radio kita sekali, billboard kita sekali, dan duta kita sekali. Maknanya 3 marketing ni kita naik sekali. Apabila kita naik sekali, contoh kalau orang dengar kita di radio, dalam masa yang sama pula dia tengok kita di billboard. Oh, ini rupanya yang tadi yang main dekat radio tadi, billboard. Oh, dia pakai Yana Samsudin. So macam tu. So kita punya target untuk marketing tu, kalau besar, kita labur besar lah kita punya impact yang kita dapat. So macam kami pun, radio, kami ambil semua. Kita ambil Era, Sinar, Gegar. So kita terus, 3 ni kita boom terus. Memang kuasa dia tu memang cepat. So beberapa spot yang kita ambil pada peringkat awal, kita ambil bermula kita target untuk pukul 6 sampai pukul 10 kan. Masa tu kita ambil Sinar je, tapi kita kaji bulan kedua tak boleh ni, so lambat. Jadi kita plan juga untuk ambil Era dengan Gegar. So kita ambil lah daripada pukul 6 sampai pukul 12, kita tambah lagi spot yang banyak. Maknanya
biar satu saat tu, setiap jam tu anggun je. Macam tu. Benda tu itu memang best. Macam tu. Kan. Faham. Okay. Lepas tu untuk Hanif, saya nak tanya satu soalan yang agak rhetorical sedikit. Future of radio. You rasa adakah dia punya listenership punya consumer behavior tu akan berubah secara drastik, ataupun adakah radio akan maintain je? Macam mana? Keberkesanan radio ni adalah, I think if you go 100 years back pun, mungkin radio dulu orang kata kalau kita belajar buku sejarah pun sampai askar Jepun tak bagilah kita ada radio kat rumah, tak boleh. You know, because there's keberkesanan. Now, I'm talking about maybe 50-60 years ago. Bayangkan sekarang ini bertahun-tahun kemudian masih lagi radio hidup. There's TV that came in later, color TV, and then lepas tu kita ada pula billboards dan sebagainya. This is all after radio. Radio masih lagi kekal. Why? Because di mana-mana dalam dunia ni, radio has managed to evolve. Radio berjaya untuk berevolusi mengikut peredaran masa. Termasuklah sekarang ini. Sekarang ini kalau peredaran masanya dan kita nak tak nak, kita nak kena juga ada some sort of a 360 punya branding, so we'll do it. That's why tadi SMA 360 ni bukan, of course radio becomes the main, audio tu becomes the main, but when I started 2008 dulu, the first time masuk radio, tak ada pun kamera masuk studio. Sekarang, uish, memang you kena fikir benda-benda tu. Why? But it's part of the evolution of radio. Kita akan evolve. No matter what happens, we will follow current trend. No matter what happens. Dulu mereka kata ada mereka yang komen kan, oh you have the voice of a radio. That means ada dia punya meaning sebalik dia tahu. When people say, oh you have a voice for a radio, it means something. Maknanya muka tak cantik. Itu yang mereka ingatkan lah. Tapi sekarang nak jadi pendengar radio, penyampai radio, bukan sahaja kena suara okey tau. Kena handsome, muka alright, sebab like what Hanif kata lah, anytime we will have a video camera in the studio, you know, we will just open it up and then prompt them live dekat studio. Yeah. So it is the evolusi lah, of radio. Siapa yang masih fikir you have the voice of the for radio tu, masih lagi tu, I nak suruh you buat ni je. You pergi tengok live. You tengok live ni website, you tengok siapakah dia punya DJ pagi, Asha Gil ya. Asha Gil. Kau daripada dulu sampai sekarang cantik. Itu dia. Okay, teruskan. Okay. I punya current studio sekarang ni, Era is going through an upgrade lah studio kami. I rasa elok juga I cerita kat sini, because sometimes orang tak perasan peredaran ataupun apa yang kita ubah dalam studio. We don't talk about that on radio kan. Tapi sekarang ni, studio saya begini, kita ada screen-screen tempat saya kawal talk break, lagu dan sebagainya. Saya monitor, saya ada screen untuk saya Google. Dah penambahannya, kita dah ada Zoom meeting punya screen pula. Ada pula webcam kat sini. Ada lagi 3 kamera yang daripada atas. Tahu tak? Ada 3 kamera, satu facing sini, satu facing sini. And then kita ada green screen punya background dah pula. Boleh tarik ke bawah. These are all part of the evolution of radio. Evolution. Betul. Evolusi. Kalau kita tak buat macam tu, tak ada punya yang 80% market share Astro Radio ni. No way. We have managed to evolve and we will continue to evolve. Itu yang I paling bangga tentang Astro Radio ni . Kita memang ahead of the game kan. Okay, so before we go to DJ Faz, I kan tadi cakap kalau ada soalan you boleh tanya soalan tu. So sekarang ni I ada satu, I nak ambil team. Let's take this question from Involve Asia, sebab dia bercakap tentang evolution. Radio pun ada account social media masing-masing. So is it possible to promote any brands to both radio and social media? Sebab traffic dekat radio and social media lebih kurang sama, might be super effective sebab audience boleh dengar di radio dan tengok di social media. Bagaimana? Wendy Wendy jawab. Kau tengok Wendy. Tadi dia dah cakap dah pasal kamera, lepas tu dia campak dekat Wendy sekarang ni. Jawab Wendy. So kesemua radio brand kami ada juga social page dia. Even though you FB, Insta ataupun Twitter sekarang, so it is when you hear us, bila kita dengar on radio, and then we also connect with our fans through digital.
Yep. Jadi kenapa SME 360? 360 ni means we are able, kita boleh, kita mampu cover 360 degree dari segala sudut. Kita boleh reach our audience through on air, kita boleh reach them through digital, our digital platforms, and then of course through KOL, penyampai kami is also KOL kami, ya. Jadi kalau ingin menggunakan cara-cara, different ways, different execution, ya, begini, kita boleh berbincang lah, consult dengan kita punya SME prospect lah. Can I give one example that currently baru je berlaku? Go for it. Baru-baru ini Era telah mencapai 1 juta subscribers di YouTube. Ya, semalam ada YouTube concert tu. Betul. Jadi untuk kita celebrate, kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita. Kita gather about 10 orang artis, kita buat satu konsert dalam talian, atas talian, dan mereka tonton live di YouTube dan juga di Facebook. Ini semalam kita panggil konsert 1 juta oleh Win-Win. Okay. So apa yang berlaku di radio adalah kita promote je benda ni. I think the past month we've been talking about it. Pre-promo lah. Yes, correct. Kita call dengan hati-hati. Kau free tak minggu ni? Aku nak jemput kau datang untuk kita sambut pendengar kita because they have been supportive and subscribe to our YouTube. Alright? So semalam adalah malam kemuncak. These are the things that we can do that I feel is the best 360 way. Maknanya kan there's a drama of like, thank you guys dah cecah 1 juta. Yang 1 juta tu pun bila nak sampai 1 juta, we made it a contest. The 1 million subscriber dapat smartphone. So orang duk dia duk follow and last night was malam kemuncak. Now, when you ask apa yang radio boleh lakukan 360, that was it. That was the best example. Banyak lagi yang boleh buat lah. These are campaigns. Banyak lagi boleh buat. So I memang bangga dengan apa yang berlaku semalam because of course sebab saya punya alliance saya adalah bersama Era. Kita adalah stesen radio yang pertama yang mencecah 1 juta subscribers. That is a huge thing for radio kan. Very big. Faham. Okay. Okay, then we are now going to go on to the next question. Tadi ada orang tanyakan soalan yang agak menarik ni daripada Ahmad Lukman Fahmi. Salam sejahtera. Tempoh hari saya dapat hadiah ads credit dari Astro Maxis Usaha-Wira. Terima kasih. Congrats. Bila bincang, kami decide untuk guna sepenuhnya di radio. Nak tanya, adakah berkesan dan juga bagaimana bila kita buat 2 objektif dalam satu iklan, iaitu cari customer baru dan juga cari agent dropship yang pada masa sama brand awareness. Maknanya 3 objektif lah. Cari customer, cari agent dropship dengan brand awareness. Mohon pandangan. Siapa yang boleh jawab soalan ni? Ini I think this Wendy boleh jawab. Tapi also lepas Wendy jawab, I nak minta DJ Fast also comment sebab tadi dia ada sebut tadi tentang be very clear with what you want to achieve tu kan. Okay, so nanti Fast juga boleh comment, but Wendy first. So first up, mungkin boleh consider to create the commercial content. Focus on your brand, focus on your produk, ya, fokus jenama tu produk apa yang dijual. Lepas itu buat satu lagi version, okay, commercial yang content dia lain untuk mencari agent. Alright, so because the radio commercial can be in 30 seconds kan, so it can be in the form of jingle ataupun in the form of conversation character, ya. Yang tu untuk menyebarkan jenama produk. Alright, get the name out there. So the other version, alright, you can have the first 5 second ataupun 20 second cakap balik pasal produk tu, and then the last 10 mencari agent. Bagi sesiapa yang ingin menjadi ejen kami, boleh melayari www.mana-mana ataupun come on to our Facebook page ke. So the end last 10 second tu 10 saat tu boleh kita panggil CTA lah, call to action message. Faham. CTA tu is the objective kita nak pendengar target audience kami pergi buat mana. Apa? Buat kita di website ke ataupun Google kami ke. So radio is one medium yang banyak advertiser guna sebab dia cepat. Buat production, 4 days we can get done. 3-4 days we can actually boleh buat kan. Jadi kalau nak tukar material pun 3-4 days boleh cepat, sangat cepat kita boleh perbaikikan. Ya, ataupun you can, then you have these 2 version commercial kan, boleh rotate. Katakanlah the hadiah yang
tu dia menang from the Maxis Usahawira kan, ada beberapa spots kan dalam package yang dia menang hadiah tu. So you boleh rotate lah, mungkin 60%, 60% ratio untuk branding tu, jingle tu. Another 40% is to mencari agent. Ya, so kita boleh fleksibel untuk merancang cara begitu untuk slot the commercial lah. Faham. Okay, over to you DJ Faz. Okay, soalan sama kan? Yep. Jawapan saya mungkin lain sikit lah, tapi lebih kurang dia, tapi dia lain sikit. Kita boleh buat macam one formula for all that, because apa yang dia nak cuba achieve ialah dia nak buat brand awareness kan. Jadi dia boleh buat jingle yang ada dalam lagu tu ada nama brand dia, USP dia ataupun brand positioning dia. Dia ni apa? Macam contohnya Anggun. Anggun ni produk apa? Apakah USP dia? Kan dalam tu, dan dalam 30 saat tu dia ada kat belakang ada call to action. Agent dan stokis diperlukan. So orang yang audience yang nak jadi dropship boleh, nak jadi agent boleh, nak jadi pembeli pun boleh, because bila orang cakap, bila dia cakap agent dan dropship diperlukan, kata contohnya kan, orang yang nak beli terus, orang tak jadi agent boleh je terus cari, because kadang-kadang dia kata layari angguncollection.com kan. So pandai-pandai dia lah, dia nak pergi sana, nak register jadi agent ke, dia nak beli terus pun boleh. Jadi dalam lagu 30 saat tu kita boleh talk semua benda. Itulah cara-cara. I suka lah sebab baru sedar orang yang tanya soalan tu kan, example yang diberi DJ Faz ialah Anggun baju, sebenarnya dia baru tulis kat sini kami produk pasir kucing. Pasir kucing. Oh ya ke? That's a very okay, so that's very interesting. Challenge accepted. Tak ada lagi produk pasir kucing yang masuk radio I can tell you clearly. Tak ada. This will be the first, and if you do it, it's going to be big. Yes, betul. Pas, kau bayangkan kau buat pasal pasir kucing, Pas. Lari. Aku macam benda aku dah buat, okey. Itulah. Otak kau mesti dah bergerak. Otak kau dah bergerak dah. Pening malah. Tapi tak ada masalah. Kita boleh buat lagu yang macam bunyi-bunyi kucing je, kaci-kaci je. Ni tangan dia tu macam nak tekan-tekan apa benda tu, bunyi kucing tu. So jawapan dia ialah untuk pasir kucing contohnya pasir kucing ni, okey, katalah brand ni, katalah contohnya Meow Meow pasir kucing ajaib kan. So orang tahu dah lagu tu Meow Meow pasir kucing ajaib kata kan. Lepas tu kat belakang dropship diperlukan, layari pasir kucing Meow Meow pasirkucing.com. Dah semua orang boleh pergi sana, boleh beli, boleh jadi agent, boleh apa. So tak payah nak buat dua, tak payah peningan radio macam nak kena buat dua skrip, tak payah. Buat satu dah boleh cover untuk semua dah, because orang tahu ni pasir kucing, ni brand dia, dan ni call to action dia bagaimana terus. So sebenarnya actually buat satu ke dua ke tiga pun tak jadi masalah. What you can do is like the first 25 second is your jingle, and then you leave the last 5 second okay, for a changeable call to action message anytime, bila-bila masa in future nak guna untuk apa objektif pun boleh. So the brief yang kalau tu Encik Ahmad Luqman tu boleh bagi the brief to DJ Faz, say okay, I want a fixed 25 second jingle. The last 5 second tu is for me to reserve to change my messaging anytime I want in future. Boleh juga. So you can buat the first one, alright, material yang pertama, lepas tu ada the apa ni jenama semua, and then at the end layari website kami untuk dapatkan makluman lebih lanjut bla bla bla. Then the next one you can just change the last 5 second. Kami tengah mencari agent, okay, yang berminat boleh layari mana-mana macam tu. So that one is also something that you can consider. It's flexible lah. Yeah. Okay. Okay, I guess that's all the time yang kita ada. Kita dah 15 minit overrun dah. Ada orang yang tanya macam mana nak contact DJ Faz. Dia dah letak dah dia punya WhatsApp number untuk jingle in the chat room, so you can go ahead. I rasa we can end the session dengan this one comment yang dihantar, iaitu I still listen to the radio. Dihantar oleh Afrus. I still listen to the radio when I'm in the car. If I don't connect to my aux cord, it gives me feel good vibes and the ads definitely get stuck in my head. Itulah dia. That's the bottom line of apa yang kita cuba sampaikan pada hari ini.
Right. Okay. So that's it. I rasa that's all the time that we have for now. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Faz dan juga Hanif dan Asim dan juga Shazrin, and of course also to Wendy. Banyak benda yang kita dah cover hari ni. I hope you guys have learned something. And jangan takut, go ahead and speak to Wendy and her team dekat SMA 360 to understand. I rasa kita ada satu poster di mana you boleh scan the, yes, ada QR code di sini. You can go ahead and scan this QR code and it will take you to Wendy. Dan please make sure you tanya soalan pasal radio je, jangan tanya pasal benda lain. So you can go ahead and do that with this at sme.quick.com.my and do stay on sebab kita ada lagi sesi-sesi macam ni. Kita nak bantu anda SME untuk memperkukuhkan lagi bisnes anda. Sekarang ni kita cakap pasal radio, nanti in the future kita akan cakap juga pasal menggunakan online marketing and all that. And if you like today my session, jangan lupa untuk bagi kami 5-star rating supaya kami boleh continue to do this. And before we go, one last request to DJ Faz, boleh tak bagi sneak peek lagu ataupun jingle yang mungkin paling DJ Faz suka, just to get us going with the, get the mood going. Saya akan mainkan lagu-lagu yang main dekat Astro Radio saja, okay? Oh, Okay. Alright, okay. On that note, guys, thank you so much. Go for it. Bye. Go for it, DJ Faz. Shake your arms, shake your arms. 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 Nah, cantik macam wawa. Nah, cantik kena pakai wawa. Pakai terus nampak lawa. Wawa kosmetik. Kerana DJ kosmetik. DJ kosmetik menyinari, digemari. Kena DJ kosmetik. DJ kosmetik. DJ kosmetik menyinari, digemari. Kena DJ. Fareha yang teristimewa. Tetapi hati bawa lagi kedut. Fareha yang teristimewa. Tetapi hati bawa lagi kedut. Ngopi dengan kopi gadis. Bikin badan sehat bertenaga. Ngopi dengan kopi gadis. Kandung dekat ceria awet muda. Make up dengan Sobella. Okay lah, itu je lah. Banyak gila. Tak mahu lima yang lain. Okay, thank you so much. Memang Encik Lokman turunlah pergi ke DJ Faz, saya nak dengar dia punya jingle pasir kucing tu. Okay guys, thank you so much. Bye. Bye. Terima kasih semua. Bye. Bye.